Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk video kali ini, saya, Farhal dan 3 lagi rakan sekumpulan saya iaitu Anik, Rabiatul dan Farhana akan menerangkan tentang konsep penawaran. Takrif penawaran ialah jumlah kuantiti barang atau perkhidmatan yang sanggup dikeluarkan oleh pihak pengeluar pada tingkah harga dan masa yang tertentu. Manakala hukum penawaran pula ialah semakin tinggi harga, semakin banyak kuantiti yang ditawar. Hubungan antara harga dan kuantiti ditawar ialah hubungan yang positif. Berikut menunjukkan jadual penawaran dan keluk penawaran. Seperti yang kita lihat, keluk ini menunjukkan kuantiti barang yang ingin dan sanggup ditawarkan oleh pengeluar. Hal ini dapat dibuktikan melalui keluk tersebut. Seperti yang kita lihat, pada tingkat harga RM1, kuantiti yang ditawar ialah sebanyak 5 unit. Manakala apabila harga meningkat kepada RM2, kuantiti ditawar meningkat kepada 10 unit. Hal ini membuktikan bahawa hubungan antara harga dan kuantiti ditawar ialah positif. Seterusnya ialah persamaan penawaran. Berikut menunjukkan rumus untuk mengira persamaan penawaran. Di sebelah kiri kita menunjukkan cara-cara untuk membina persamaan penawaran menggunakan Q sebagai perkara rumus. Melalui kaedah ini, kita perlu menggantikan P dengan harga barang X, Q dengan kuantiti barang X yang ditawarkan, A dengan pintasan pada paksi Q dan B ialah kecurunan, iaitu perbezaan antara kuantiti ditawar bahagi dengan perbezaan harga. Di sebelah kanan pula ialah cara-cara membina persamaan penawaran menggunakan P sebagai perkara rumus. Kita perlu menggantikan P dengan harga barang X, Q sebagai kuantiti barang yang ditawar, C pintasan pada paksi P dan D ialah kecurunan, iaitu perbezaan antara harga bahagi dengan kuantiti. Seterusnya ialah keluk penawaran pasaran. Keluk ini merupakan jumlah kuantiti barang yang ditawar oleh semua firma dalam pasaran. Berikut menunjukkan jumlah kuantiti ikan yang ditawarkan mengikut firma A dan firma B. Seperti yang ditunjukkan, pada tingkat harga RM1, firma A menawarkan 20 kg ikan, manakala firma B menawarkan 10 kg ikan. Jumlah penawaran pasaran pada tingkat harga RM1 ialah sebanyak 30 kg ikan, iaitu firma A campur dengan firma B. Terusnya adalah perubahan kuantiti ditawarkan. Perubahan kuantiti ditawarkan adalah disebabkan oleh perubahan tingkat harga barang itu sendiri, ditunjukkan oleh pergerakan titik sepanjang keluk penawaran yang sama. Harga barang itu turun dari P0 ke P1, kualiti ditawar mengucup dari Q0 ke Q1. Manakala harga barang itu naik dari P0 ke P2, kuantiti ditawar mengembang dari Q0 ke Q2. Yang kedua adalah perubahan penawaran. Kesan daripada perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Perubahan penawaran ditunjukkan oleh peralihan keluk penawaran sama ada ke kiri atau ke kanan. Misalnya, kos pengeluaran menyebabkan penawaran berkurang. Seterusnya adalah keluk perubahan kuantiti ditawar. Pergerakan titik di sepanjang keluk SS dari A ke B pengucupan ke QS, manakala A ke C mengembang QS. Perubahan penawaran. Peralihan keluk SS S0 ke S1 pengurangan SS, manakala S0 ke S2 pertambahan SS. Seterusnya ialah penentu penawaran. Yang pertama ialah harga barang itu sendiri. Faktor ini menunjukkan hubungan positif antara barang yang ditawar dengan harga barang itu. Apabila harga barang itu meningkat, kuantiti yang ditawar juga turut meningkat, dan sebaliknya di mana harga barang itu menurun, kuantiti ditawar juga turut menurun. Faktor seterusnya ialah harga barang lain. Yang pertama, perubahan harga barang bersaing. Apabila harga barang keluaran bersaing menurun, penawaran suatu barang bertambah. Kesan penurunan harga barang bersaing dapat ditunjukkan berdasarkan keluk. Sebagai contoh, penurunan harga sayur kobis menyebabkan kuantiti ditawar juga menurun, maka keluaran tomato bertambah. Kemudian, kesan kenaikan harga barang bersaing. Seperti yang dilihat, peningkatan harga sayur kobis menyebabkan kuantiti ditawar juga meningkat, maka keluaran tomato berkurang. Seterusnya ialah perubahan harga keluaran bersama. Apabila harga barang keluaran bersama turun, penawaran satu barang berkurang.
Sebagai contoh, apabila harga petroleum turun, kuantiti ditawar petroleum berkurang. Penawaran desa turut berkurang seperti yang ditunjukkan oleh peralihan keluk penawaran desa ke kiri dari S0 ke S1 S1. Yang ketiga, perubahan kos pengeluaran. Penawaran sesuatu barang berkurang apabila harga input dan bahan mentah naik. Kenaikan harga input seperti minyak petrol dan upah pekerja menambahkan kos pengeluaran firma dan seterusnya menurunkan margin keuntungan pengeluar. Ini mendorong pengeluar untuk mengurangkan penawaran. Penawaran sesuatu barang bertambah apabila harga input dan bahan mentah turun. Penurunan harga input seperti minyak petrol dan upah pekerja mengurangkan kos pengeluaran firma dan seterusnya menaikkan margin keuntungan pengeluar. Ini mendorong pengeluar untuk menambahkan penawaran. Yang keempat, teknologi pengeluaran. Penawaran sesuatu barang bertambah apabila berlaku kemajuan teknologi dalam pengeluaran barang itu. Kemajuan teknologi dalam proses pengeluaran meningkatkan daya pengeluaran dan membolehkan pengeluaran ditambah dengan cepat. Peningkatan kecekapan firma mengurangkan kos purata pengeluaran. Ini mendorong pengeluar untuk menambahkan penawaran. Penawaran sesuatu barang berkurang apabila berlaku kemerosotan teknologi dalam pengeluaran barang itu. Peralihan kepada kaedah pengeluaran yang menggunakan teknologi yang lama menyebabkan daya pengeluaran menurun dan menghalang pengeluaran tidak dapat ditambah dengan cepat. Kemerosotan kecekapan firma menaikkan kos purata pengeluaran. Ini menyebabkan pengeluar untuk mengurangkan penawaran. Rajak ini menunjukkan kesan perubahan teknologi terhadap penawaran. Kita dapat lihat apabila teknologi suatu perniagaan itu semakin maju, yang akan meningkatkan produktiviti, yang akan menurunkan kos purata serta meningkatkan margin keuntungan firma dan akan meningkatkan margin keuntungan pengeluar. Sebaliknya, apabila teknologi suatu perniagaan itu merosot, dia akan menurunkan produktiviti dan meningkatkan kos purata serta menurunkan margin keuntungan firma dan akan juga menurunkan margin keuntungan pengeluar. Yang kelima, dasar kerajaan. Kerajaan boleh mengubal dasar untuk menggalakkan pengeluar untuk menambahkan pengeluaran. Misalnya, pemberian subsidi kepada pengeluar akan mengurangkan kos pengeluaran dan menggalakkan pengeluar untuk menambahkan penawaran. Hal ini akan menyebabkan keluk penawaran beralih ke kanan. Kerajaan juga boleh menggubal dasar yang bertujuan untuk mengurangkan pengeluaran barang dan perkhidmatan tertentu. Misalnya, pengenaan cukai yang tinggi terhadap pengeluar akan menaikkan kos pengeluaran. Kenaikan kos pengeluaran mengurangkan tingkat keuntungan pengeluar dan menyebabkan pengeluar mengurangkan penawaran. Dan hal ini akan menyebabkan keluk penawaran beralih ke kiri. Yang keenam dan yang terakhir ialah bilangan pengeluar dalam pasaran. Penawaran pasaran bergantung pada bilangan pengeluar di pasaran. Untung lebihan yang dinikmati oleh pengeluar sedia ada dalam pasaran akan menarik kemasukan pengeluar-pengeluar yang baharu. Pertambahan bilangan pengeluar dalam pasaran akan mengalihkan keluk penawaran ke kanan. Sebaliknya, kenaikan kos dan kerugian dalam pasaran memaksa setengah pengeluar keluar dari pasaran. Bilangan pengeluar yang semakin kecil akan mengalihkan keluk penawaran ke kiri kerana penawaran pasaran telah berkurang. Sampai sini sahaja penerangan kami tentang penawaran. Jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih.